Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin, nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita teruskan pengajian kita dalam kitab Fiqh Al-Mu'tamad fil Fiqh Syafi'i. Nama fiqh ni mu'tamad dalam mazhab Syafi'i. Al-faslu tsani ghuslul mayyit. Fasal yang kedua, bab memandikan mayat. Dalam siri yang lepas kita dah bincang tentang bagaimana adab apabila orang tu nak mati, kemudian setelah mati, setelah kita yakin dia sudah mati, maka 4 perkara perlu dilakukan. Dia panggil tajhizul mayyit. Yang pertama, al-ghusl, mandi. Yang kedua, at-takfin, kafan. Yang ketiga, as-salatu alaih, solat ke atasnya. Yang keempat, ad-dafnu, kebumikan. Wahya furudu kifayatin bil ijma'. Semua perkara ini adalah fardu kifayah dengan ijma' para ulama. Maka kita mulakan permulaan kerja buat kita dalam menguruskan jenazah ini, iaitulah al-ghusl, mandi. Pasal yang kedua, memandikan mayat. Iaitulah perkara pertama yang dilakukan bagi mayat. Perkara pertama kita kena buat ke mayat tu apa dia? Mandikan dia. Sebab apa kena mandi? Dengar ni. Ialah fardu kifayah. Apa makna fardu kifayah? Apabila ada orang buat, tak berdosa lagi lah orang lain. Mana sebahagian orang lakukan, yang lain-lain tu lepas. Itu makna fardu kifai. Ada orang tunai, ada orang laku, kita tak payah buat. Seperti mana yang diriwayat oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda mengenai seorang lelaki yang terjatuh dari untanya sehingga meninggal dunia. Allah, orang ni dia pergi haji, jatuh atas unta, patah tengkok dia, mati. Maka Nabi SAW bersabda, irsiluhu bima'in wasidrin. Nabi kata, mandikanlah dia dengan air dan daun bidara. Hadis ini dalam Bukhari dan Muslim. Apabila dimandikan oleh seseorang yang termasuk dalam golongan fardu kifayah, maka telah gugur dosa yang lainnya. Dan jika mereka semua meninggalkan, maka mereka semuanya berdosa. Ada orang mati, sekampung ni tak ada orang pandai nak mandi mayat, dosa semua puak dia tu. Jadi kita kena, ada sebahagian yang buat, yang lain-lain tu lepas. Sifat al-ghasil. Isu yang pertama kita akan bincang sifat-sifat orang yang akan memandikan mayat. Siapakah orang yang layak, orang yang patut, yang selayaknya, yang sepatutnya memandikan mayat? Siapa? Kalau mari tanya pak kita, senang lah. Dia kata tu kan mandi mayat. Tak kira lah dia ustaz ke, pak imam ke, AJK masjid ke, AJK tanah kubur ke, ya betul. Lah, dalam kitab kita dia tak kata tukang mandi mayat, dia senaraikan orang. Tanda baik-baik pelajar. Sesungguhnya orang yang layak, yang sepatutnya, yang utama memandikan mayat ialah orang yang lebih layak mensolatkannya. Siapa dia layak solat atas dia, maka orang itu kena mandi mayat. Iaitu ahli keluarga yang lebih dekat dengannya. Yang paling dekat siapa dia? Kalau ayah kan, anak-anak dia kan. Al-aqrabu fal-aqrabu. Orang yang lebih dekat dan seterusnya yang jauh sikit. Kita kata mula-mula anak dia, adik-beradik dia kan.
lelaki memandikan lelaki dan wanita memandikan wanita mengikut urutan asabah. Tulis dengan sad. Asabah. Asabah tu penerima pusaka. Itu mana asabah. Mana kalau dia seorang, dia ambil semua pusaka kita tu. Oh, itu dia asabah. Maka didahulukan ayah dan datuk. Ayah dulu. Mana kalau anak mati, ayah kena mandi. Dan datuk. Kemudian anak dan cucu. Tulis nombor 1. Kalau kita buat carta comel, letak nombor 1 siapa? Belah atas ayah dan atuk. Kumpulan yang kedua anak dan cucu. Kumpulan yang ketiga al-akhu wa ibnul akhi. Yang ketiga siapa? Saudara, adik-beradik dan anak saudara. Anak saudara. Yang keempat summa al-ammu wa ibnul ammi, bapa saudara, adik-beradik ayah kita dan anak kepada bapa saudara tadi. Kerana mereka lebih layak mensolatkannya, maka mereka juga lebih layak memandikannya. 5. Summa ar-rijalul aqarib, kemudian kaum lelaki, kaum kerabat lelaki. Jauh dah lah tu. Sepupu-pupu. Itu panggil kaum kerabat. Yang keenam, bagus apa? Summa ar-rijalul ajanib, kemudian laki-laki yang asing, bukan keluarga. Asing di sini bukan mana orang putih. Lama nak mani banyak dia kata ni, dalam kita kata orang asing, mana kita orang putih hanya. Asing di sini maknanya bukan keluarga, bukan anak beranak dia. Kemudian az-zaujah, isteri. Tulis nombor 7. Isteri boleh mandi suami dia. Dengan ni makcik-makcik. Pak mana ada cik abang lagi tu, kalau mati lepas ni jadi tukang mandi sendiri, tak payah orang lain. Tapi nombor 7 dah. Kalau tak ada orang lain, bolehlah ikut tertib. Yang ke-8 kemudian wanita mahram. Wanita mahram maknanya adik-beradik dia, mak saudara dia, anak saudara dia boleh mandi walaupun berlainan jantina. Yang ke-9 dan didahulukan asabat ke atas isteri. Ni tertibnya asabat dulu lah. Asabat tu maknanya adik-beradik dia hok rapat tu. Kama yuqaddimu aqaribul mar'a 'ala zauj fil asah. Seperti mana didahulukan kaum kerabat wanita ke atas suami menurut pendapat yang lebih sahih. Mana kalau ada orang wanita, suruh wanita lah sama-sama dia kan. Wa aulan nisa. Baik, kita pindah pula. Tadi kategori laki-laki. Tulis. Kalau mayat itu perempuan. Mayat perempuan, siapa yang patut utama sekali? Wa aulan nisa fi ghuslil mar'ah. Manakala yang lebih layak utama mandikan wanita ialah mahramnya. Zawatu maharimiha. Mahramnya, kemudian kaum kerabatnya yang lebih layak memandikan wanita. Ya, kemudian kaum kerabatnya yang bukan mahram. Mana orang rapat dengan dia, adik-beradik dia, keluarga dia lah. Kemudian anak beranak dia. Anak beranak dia yang perempuan jugalah maksud dia. Summal ajnabiyah. Yang keempat dah tu. Kemudian wanita yang bukan keluarga. Wanita asing tu maksudnya wanita yang bukan keluarga. Bukan makhluk orang putih kan. Summa zauj, kemudian suami. Cik abang dia boleh mandikan isteri. Dia panggil sebagai khidmat terakhir kita di atas dunia. Abang dia kata, saya mandilah dia ni. Moga dia duduk sayang dengan saya 50-60 tahun dah tegak kan? Boleh.
Kemudian kaum lelaki mahram, yang kelima. Lima. Kaum lelaki mahram, mana adik-beradik dia boleh. Yang mahram. Dan didahulukan wanita ke atas suami kerana wanita dengan wanita lebih layak. Jika tidak ada yang menghadiri mayat lelaki, habis dah. Stop situ dulu. Jika tidak menghadiri, tidak ada yang menghadiri mayat lelaki kecuali wanita asing. Mana orang ni mati di sebuah tempat yang tidak ada laki-laki, wanita semua situ. Contohlah sebuah dia panggil pulau wanita. Tak ada laki-laki, kan? Maka wajib ditayamumkan dan tidak dimandikan dia. Tayamum ialah. Demikian juga mayat wanita dengan laki-laki asing, maka tidak dimandikannya dan cukup ditayamumkan. Kita tayamum dia tak payah mandi. Sebab siapa dia nak sentuh dia? Tak ada mahram, tak ada jantina yang sama. Baik. Yustaratu fil ghasil, orang yang memandikan mayat disyaratkan Islam jika mayat itu seorang Islam. Jadi kalau dia orang Islam, kita suruh orang Islam juga mandi. Jika orang kafir, maka yang lebih layak memandikannya ialah kaum kerabatnya yang kafir. Sama-sama kaf belaka. Senang. Boleh jadi dia nak baca japi apa dia, bahasa-bahasa agama dia. Kemudian kaum kerabatnya yang Islam. Kalau tak ada adik-beradik. Contohnya, na'udzubillah lah, dia ni seorang je yang kafir. Adik-beradik dia yang lain masuk Islam belaka dah. Maka kena orang kafir dulu, kemudian adik-beradik dia yang kaum kerabatnya yang Islam. Dan disyaratkan orang yang memandikan bukan pembunuh si mayat. Dia bunuh kawan itu, pas dia nak pergi mandi pula. Kata tak payah lah bang, awak tunggu masuk penjara ya. Atau bayar dia. Kerana dia bukan ahli waris. Walaupun orang ini keluarga, tapi kalau dia bunuh kawan tu, maka dia telah terkeluar daripada senarai penerima pusaka, sebagaimana hadis al-qatilu la yaris, pembunuh tak boleh terima pusaka. Kerana dia bukan ahli waris dan tidak menjaga hak keakrabatan. Bahkan berlebih-lebihan dalam memutuskannya. Dan orang yang didahulukan dalam memandikan mayat boleh diserahkan kepada orang lain dengan persamaan jenis. Sepatutnya adik-beradik, kan? Tapi oleh kerana adik-beradik ni tak erti belakang mandi mayat ni, dia pandai mandi kereta dengan motor ya, contohlah, maka dia serah kepada orang lain yang dekat. Boleh. Boleh diserahkan. Dan jika tidak didapati seseorang untuk memandikan mayat lelaki kecuali wanita asing, dan tidak didapati seseorang untuk memandikan mayat wanita kecuali lelaki asing, maka mandi itu gugur. Tanda hukum mandi gugur, dan wajib tayamum menurut pendapat yang lebih sahih sebagai pengganti mandi, dengan mengkiaskan ketiadaan orang yang memandikan atas ketiadaan air. Sebagaimana tidak ada air, kita boleh tayamum. Tidak ada orang mandi, boleh di apa? Boleh ditayamum. Itu dia panggil dalam bab kias. Jika tidak didapati laki-laki di sisi mayat Islam kecuali seorang laki-laki kafir dan seorang wanita Islam yang asing, dia jalan 3 orang, mati seorang. Hak ni wanita muslimah tapi bukan waris. Ia ni kafir. Siapa dia tukang mandi? Hendaklah dimandikan oleh lelaki kafir dan disembahyangkan oleh wanita Islam. Bergabung dua tu. Sebab
Kafir mayat tak jadi. Nyagi baca ke apa? Maka dia tolong mandi, muslimah kita tolong solat. Apabila orang kafir mati, maka boleh bagi kerabatnya yang Islam dan bukan kerabatnya dari kaum muslimin memandikannya, mengkafankannya, menguburkannya dan mengiringi jenazahnya. Tambah itu tak boleh sembahyang ke atasnya. Yang penting jawapan kita di sini penting. Iaitulah kalau orang tanya boleh ke tidak orang Islam mandi jenazah orang kafir, jawabnya boleh. Yalah mana tahu seorang ini masuk Islam, saudara baru orang panggil, kan? Tiba-tiba mak dia mati ataupun ayah dia mati, sudah jadi mendiang. Orang bukan Islam dia panggil mendiang. Kalau orang Islam dia panggil arwah, istilah orang Melayu. Maka anak dia walaupun sudah Islam, boleh dia mandi, boleh dia kafan, boleh dia kuburkan, tapi tak boleh dia solat. Sebab solat itu doa minta ampun, bagi orang kafir tidak boleh. Anak kecil yang belum balik, tanda mayat kanak-kanak, siapa boleh mandikan dia? Anak kecil yang belum balik boleh dimandikan oleh laki-laki dan wanita, kerana boleh memandang dan menyentuhnya, sama ada anak kecil itu laki-laki atau perempuan. Boleh ya? Kalau budak kecil boleh ya, laki-laki ke boleh, perempuan boleh, sebab dia masih lagi kanak-kanak. Itu kaedah. Jika yang meninggal itu wanita zimmi dengan zai, dengan apa ni? Zal kecil, zimmi. Jangan tukar dengan zai. Tu zai buka besar, zimmi. Wanita zimmiyah. Tengok wanita zimmiyatun. Apa dia zimmiyah? Zimmiyah ni wanita ahlul kitab, orang kafir duduk dalam negara kita dan mempunyai suaminya Islam. Dalam pandangan yang membenarkan nikah dengan ahlul kitab, dia panggil nikah dengan Yahudi ataupun orang Nasara, maka bini dia zimmi, suami dia Islam. Bagaimana? Maka suaminya boleh memandikannya jika tidak didapati wanita, kerana nikah sama seperti nasab di dalam bab memandikan. Nikah sama dengan nasab dalam bab memandikan. Jika lelaki itu tanda ni, wanita yang sudah dicerai, macam mana? Jika lelaki itu menceraikan isterinya dengan talak bain. Talak bain ni makna talak yang tak boleh dirujuk lagi dah. Talak 3 ke, atau talak raj'i. Raj'i ni talak yang boleh dirujuk balik. Dia cerai baru 2 kali, mana ada satu lagi boleh rujuk. Atau memfasahkan nikahnya. Dia panggil fasah nikah ni, dia pergi fasah di mahkamah. Kemudian salah seorang dari kedua-duanya meninggal dunia dalam masa iddah. Masa iddah tu mati, maka yang lainnya tidak boleh memandikannya kerana wujud pengharaman seperti wanita asing. Tak boleh. Lam yajuz, tidak boleh. Jadi sudah jadi makhluk asing dah dua tu. Oh, dia kata dalam edah pun tak boleh rojok kelik dah, mati kawan ni. Siapa sepatutnya mandikan mayat? Tulis itu. Orang yang memandikan mayat sepatutnya orang yang jujur sehingga dia menyempurnakan mandi itu. Kena jujur. Jangan duk ya. Menutupi ataupun merahsiakan apa yang dipandang buruk dan menzahirkan apa yang dia nampak baik. Akan tetapi, maknanya kalau kita tengok mayat ni ada masalah, jangan duk cerita dengan orang. Mayat ni pelik lah, bau busuk, bau hanyut, tak cerita. Tapi kalau kita tengok mayat ni comel, lembut, ya, walaupun dia mati, dia punya orang panggil sendi-sendi tu lembut, senyum ya dia, kan?
Kadang-kadang mungkin bau semerbak, bau wangi, boleh kita cerita dengan orang. Itu pun seeloknya tak sedut cerita banyak lah. Takut orang pergi puja kubur dia pula. Pemuja kubur ni sukalah lagu ni. Mayat ni wali ni. Masuk nombor ekor jadi. Sudah. Jadi jangan ditular-tularkan. Bagi tahu kepada keluarga dia, insya-Allah si mati ni mati dalam keadaan baik, husnul khatimah insya-Allah. Kita tengok dia senyum ya muka. Boleh kata gitu. Tapi jangan kata ahli syurga dah ni, jangan. Kita dah baca dalam kitab kita kan. Dalam kitab tafsir baca, dalam kitab hadis, Nabi kita larang mensyurgakan orang, beri title syurga pada orang itu tidak boleh. Akan tetapi sekiranya dimandikan oleh orang fasik, orang yang tak jauh mandi, maka sah ia. Sah lah, muka kita nak mandi tu kan. Dan tidak wajib diulangi. Dianjurkan tidak dihadiri pemandian itu kecuali orang yang memandikan dan orang yang menolongnya ketika memandikan, dan wali mayat boleh masuk sekalipun tidak mandi dan tidak menolong kerana perhatiannya atas kemaslahatannya. Ingat ni, waktu mandi mayat jangan ramai-ramai. Masuk 2, 3, 4 orang yang nak mandi mayat, ataupun wali dia, anak dia bolehlah masuk tengok. Sempurna kalau tak sempurna, keadaan eloknya anak tu musyarakah sekali lah. Kalau kita tak pandai nak gosok pun, orang panggil jom bagi air, biarlah ada khidmat kita terakhir kepada ayah kita ni. Dia duk mandi kita jak kecil lagi, waktu dia mandi tak boleh ke, waktu dia mati tak boleh ke kita mandikan dia. Allahu Akbar. Di manalah kedudukan anak-anak kita, perasaan dia kepada ayah. Jangan setengah anak-anak hok moden ni dah panggil tukang mandi banyak. Berapa ustaz mau? 400. Beres, saya bayar cash. Pergi mandi bapak saya. Dia duduk pon isap okok tangga. Pastor perangai sungguh aku ni. Ada perangai gitu. Jangan duduk gurau. Allahu Akbar. Allah irham bapak saya cerita dulu. Tak tahu dia jumpa di kampung mana. Orang ni mengaji di luar negeri, luar negara. Balik-balik mari cakap Melayu tak apa betul dah. Guru, tolong semayang, bapak saya meninggal dunia. Ayah kita mengilip kepala, Masya Allah. Kecik orang putih dia Melayu pun jadi. Tolong semayang, bapak saya meninggal dunia. Mana agak? Macam mu'alah orang putih baru sunat. Baik, habislah kita. Kaifiyatul ghusl, cara memandikan mayat. Macam mana cara yang mandi mayat? Bagi memandikan mayat ada 2 cara. Cara yang seringkasnya dan cara yang sempurna. Mana kita ada 2 cara lah. Boleh jadi mayat ni terdesak, kita boleh mandi secara simple saja. Buat cara tu. Yang penting cukup syarat, sah. Dan yang kedua yang kita naknya, kita mandilah dengan cara yang sempurna. Yang pertama, mandi yang lebih rendah. Adna tu dia terjemah lebih rendah. Sebenarnya boleh kita terjemah, kita kata mandi yang yang ringkasnya. Tapi ringkas pun cukup syarat lah. Iaitu sekurang-kurang yang dengannya tercapai makna mandi, sempurna fardu dan terangkat dosa. Dosa orang tak mandi lah. Yang demikian dengan membuang najis jika ada najis pada tubuhnya. Mula-mula kita buanglah najis-najis kotoran yang ada tu pada tubuh dia ke. Kemudian meratakan air pada seluruh tubuhnya, dan itulah yang fardu dalam mandi junub pada orang hidup, maka sama seperti mayat dalam fardu mandi. Habis kita bersihkan dia daripada kotoran, lepas tu kita jiru air dia, sudah. Mana air kapal? Siap. 5 minit siap. Sahnya mandi itu dengan tidak disyaratkan niat. Beza sikit lah. Kalau mandi junub, kita kena niat mandi. Hak mandi mayat ni tidak mengapa tidak niat.
Jangan pula sudah mandi tengah hari kapal, "Woi, sorry, aku tak niat tadi." Tak perlu. Tak payah mandi, tak payah niat. Kenapa? Tidak disyaratkan niat orang yang memandikan menurut pendapat yang lebih sahih. Oleh itu sah jika yang memandikan mayat itu seorang kafir. Tadi kita sebut dah, kafir boleh mandi orang. Kerana maksud dari mandi itu adalah kebersihan dan ia tidak tertakluk kepada niat. Innamal a'malu binniyat itu di dalam perkara ibadat. Dalam perkara biasa ni boleh ya, tak niat pun tak apa. Tidak disyaratkan niat tidak bermakna gugur kewajipan mandi orang yang mati tenggelam, bahkan wajib dimandikan. Orang ni mati lemah air, maknanya dia sudah mati tadi, dia mandi ke tidak? Mandi dah dalam air sampai 3 hari 4 hari baru jumpa. Maka bila bawa naik ke darat, kita nak ke bumi ke dia, kita kena mandi semula dia. Waktu dia duduk dalam air, tak kira tu. Kerana kami diperintahkan memandikan mayat, dan fardu itu tidak gugur dari orang yang hidup, melainkan dengan perbuatan mereka. Kita orang hidup ni diperintahkan supaya mandikan mayat tu. Kalau mu tak mandi, dia mandi sendiri, tak jadi. Itu kaedah. Oleh itu, jika mayat dikebumikan tanpa dimandikan, wajib dibongkar untuk memandikan mayat itu, dan tidak wajib dibongkar jika ia dikebumikan tanpa dikafani. Kalau kita mandi, tak mandi, kena buka balik mayat tu. Buat naik semula, mandikan dia, solat, masuk. Tapi kalau kita solat dah tapi kita tak kafan dia, sah, tak payah buka kubur. Biarlah, kira dia sejuk gitu, tak baju dalam kubur. Nak kata apa? Memandikan mayat adalah penghormatan, baginya, tulis itu. Takrimun lahu, ada kalimah lahu tertinggal. Memandikan mayat adalah penghormatan baginya dan pembersihan, iaitu wajib bagi setiap mayat orang Islam kecuali orang yang mati syahid di dalam peperangan, seperti yang akan dijelaskan. Tidak wajib dimandi dan tidak dikafankan. Orang mati syahid, pakai kita tanah dengan mayat, dengan darah-darah dia, baju-baju hak luka dia tu tanah. Sebab apa? Sebab dia bangkit hari kiamat esok dengan lukanya, dengan darahnya. Masya Allah, tabarakallah, besar kedudukan dia. Abilah kita, itu adna cara yang paling ringkas, yang paling mudah. Sekarang ni kita nak berpindah kepada mandi yang sempurna. Macam mana cara mandi yang sempurna? Kalau dengar kau hak mudah tak ni? Semua kita ni pandai dah mandi mayat. Pandai kata? Pandai. Apa tak pandai? Cara mandi yang sempurna macam mana? Iaitulah mandi yang tercapai padanya sunnah. Cara sunnah yang Nabi kita ajar. Dijaga perkara-perkara sunat dan ada-adanya, yang demikian dengan mengikut perkara-perkara yang berikut. Kita ikut peraturan yang berikut. Yang pertama, mayat diletakkan di tempat yang sunyi, terselindung dari manusia, agar tidak dilihat kecuali orang yang memandikan, orang yang membantu dan walinya. Kerana Nabi SAW dimandikan oleh Sayyidina Ali dan Al-Fadl bin Abbas. Dua orang ni sepupu Nabi. Sayyidina Ali pula menantu, rapat dengan dia. Nabi tak ada anak laki-laki, ini orang paling rapat dengan dia. Usamah bin Zaid mengambil air, dan Al-Abbas, pak saudara dia, berdiri di sisi mereka. Hadis ini riwayat Ibnu Majah. Maknanya boleh lah, kalau kita orang tua tak larat, kita masuk sekali tengok orang-orang muda duduk mandi lah macam mana. Dan wajib tempat itu tertutup dari pandangan manusia, seperti mandi semasa hidup. Dan kerana ada kalanya
ada sesuatu yang wajib tidak dilihat oleh selainnya. Jadi ada patutnya perkara-perkara yang kita tak nak orang cakap apa kulit dia tu pelik lah. Kita tak apa lama ni. Jadi orang jadi buka mulut, celupar mulut, jadi duduk perli ke dia pula. Nah. Yang kedua, meletakkan mayat di atas papan atau tempat mandi mayat yang telah disediakan. Kita tak tinggi sikit pasal mudah nak orang panggil nak jirus, nak siram, untuk memudahkan pemandian dan menghalang terkena percikan air. Mayat diletakkan dengan telentang seperti orang yang nazak untuk memudahkan orang yang memandikannya, dan sunat dimandikan dengan dipakaikan baju atau kain kerana ia lebih menutupinya. Manakala kita ada baju ataupun biasanya masyarakat kita ni tak pakai baju masa mandi kan, dia tuduh semua dengan kain apa ni, dengan kain macam kain selimut itulah, kain cadar yang nipis-nipis, mudah nak kira. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimandikan dengan dipakaikan baju kamis. Ini di antara keistimewaan Nabi. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dimandikan dengan baju dia. Dimandi dengan baju. Ini ada orang cerita kata mayat, air mandi mayat hilang. Itu tidak ada dalam riwayat yang sahih lah, cerita pelik itu. Baju itu hendaklah nipis sehingga tidak menghalang sampai air kepadanya. Orang yang memandikan memasukkan tangan dalam lengan baju dan dibasuh dari bawahnya. Manakala kalau pakai baju juga kita holor tangan gosok-gosok lah. Jika baju itu sempit, hendaklah dibelahnya. Jika tidak mendapati baju, hendaklah ditutup aurat, pusat dan lututnya. Kalau laki-laki, senang lah tak kita ambil ngajar kain tuala kat tuduh pusat dengan lutut, orang lain tu buka lah. Dan sunat menutup muka mayat dengan potongan kain semasa diletakkan atas tempat mandi. Eloknya muka mayat tu tutup dulu, kita basuh lain. Ini bukan hadis tetapi petua. Tulis apa? Dia kata petua ni maknanya pengalaman orang-orang yang menguruskan mayat. Waktu ana semina tentang apa ni, kepahaman Islam ni, forensik, semina tentang forensik. Ana bercakap dalam sudut syariah, seorang lagi Dr. Syafi'i, dia bercakap dari sudut doktor. Sambil duk minum, ana tanya doktor duk main mayat orang ni, belah mayat ni, malam-malam berasa lagu mana? Pengalaman ni berasa lagu mana? Dia kata ada kaedah. Kaedah ni bukan hadis ni, dia yang punya kaedah maknanya pengalaman dia. Dia kata kalau kita nak uruskan mayat, kita jangan buka muka dulu. Kita kena mari daripada kaki. Mana buka kaki, tengok naik ke atas, InsyaAllah malam itu tidur di negara. Kalau buka muka dulu, malam itu duduk ingat ke Tuhan. Itu kaedah. Wallahu a'lam. Kalau orang mani mayat pun eloknya gitu jugalah, kita tengok. Tapi orang mani mayat ni dia kalih, tak takut. Mayat takut dia. Allahu akbar. Baik. Yang ketiga, mayat didudukkan atas tempat mandi dengan lemah lembut. Akak letak, jangan muka dia mati tak berasa apa, kau pakai bong tahu itu lah. Bukannya nak belah kambing ni orang. Dicondongkan sedikit ke belakang untuk memudahkan keluar najis dalam perutnya. Mana kita akak sikit kepala dia tu, biar orang panggil mudah nak keluar najis-najis yang ada tu. Meletakkan tangan kanan atas bahunya, atas bahu mayat, dan ibu jarinya diletakkan pada tengkuk. Ibu jari kita letak di tengkuk agar kepalanya tidak condong. Maknanya kita pegang gini, biar terakak sikit kepala dia tu. Mudah nak apa ni, nak tolak isi-isi dalam perut dia tu keluar, senang. Kemudian disandarkan punggung mayat pada lutut kanannya
dan diletakkan atas perut mayat dengan kuat, ditekankan atas perut mayat dengan kuat untuk mengeluarkan kotoran yang ada padanya, takut ia terkeluar selepas dimandikan atau dikafankan lalu merosakkan tubuh ataupun kafannya. Mana kalau kita tak keluar, nanti kita dah kapal siap-siap, orang duk akak bang, kosongkan perut dia tu. Dia tak ada injak dah masa tu, tekan keluar ya, tak ada apa dah, dia sudah mati. Dan dalam keadaan ini dianjurkan membakar kemian atau menggunakan bau wangian semenjak bermula dimandikan sehingga selesai. Sebagaimana dianjurkan membakar wangian di si mayat semenjak matinya, kerana ada kalanya keluar sesuatu bau lalu dihilangkan oleh bau wangian yang tersebut. Jadi kalau ada orang mati, elok kita bakar kemian supaya orang mari itu bau kemian, tidak bau mayat. Lama kita ini kalau tak mau kemian boleh, ni ambil ni alat-alat hok bau fresh okay? Orang sembuh mayat. Yang penting biar ada bau, sesuatu bauan yang wangi. Dia kata kai, bau kemian ni macam nak bomo pula ni. Tak, tidak tak semomo. Kemudian orang yang memandikan, membaringkan mayat itu dengan telentang dan membalut tangan kirinya dengan potongan kain atau memakai sarung tangan dan membasuh kemaluan dan duburnya, kemudian dibuang potongan kain itu. Kita guna tangan kiri lah sebab kita nak basuh, istinjakkan dia setelah kita tekan dia keluar habis barang-barang dia dalam tu kan. Kemudian mengambil potongan lain pada tangan kirinya lalu membasuh mulut dan lubang hidungnya untuk membuang kotoran yang ada padanya seperti berkomo-komo dan beristinsyak, masuk air dalam hidung, kemudian diwudukkannya 3 kali seperti orang yang hidup dengan berkomo-komo dan istinsyak, memasukkan air ke dalam hidungnya semula. Ini kita kena basuh siap, kita ambil wudukkan dia. Yang keempat, membasuh kepalanya, kemudian jangguknya dengan sabun dan seumpamanya dari alat pembersih, shampoo lah. Disikat rambut kepala dan jangguknya dengan lemah lembut dengan menggunakan sikat yang luas giginya. Takut cabut rambut. Jangan dia panggil apa ni? Apa dia panggil? Sisi orang tua ni hok kuat tu. Atau cuma dah cabut rambut. Jika ada rambutnya yang tercabut, hendaklah diletakkan pada kafannya untuk dikuburkan bersamanya sebagai penghormatan baginya. Sebab rambut dia cabut masa dia mayat dah. Yang kelima, dibasuh sebelah kanannya dari leher hingga ke tapak kaki. Kita mula basuh belah kanan dulu. Itu sunnah at-tayammum. Kemudian sebelah kirinya seperti itu. Kemudian dimiringkannya ke sebelah kiri dan dibasuh sebelah kanannya dari tengkuk dan punggung. Mana kita miringkan dia, kita basuh balik belakang pula. Hingga tapak kaki. Kemudian dimiringkan ke sebelah kanan lalu dibasuh sebelah kiri seperti itu. Dan ini diiktibarkan satu basuhan dengan meratakan air pada seluruh tubuhnya. Selesailah satu kali. Sunat dibasuh kali kedua dan ketiga seperti itu agar cukup 3 kali. Dan pada setiap basuhan diletakkan sedikit kapur jika mayat tidak memakai ihram. Mana mayat tu mati biasa. Kalau mayat mati dalam keadaan ihram, tidak. Jika keluar najis dari mayat setelah itu, wajib dibuangnya sahaja. Tidak perlu diulangi wuduk dan mandi. Basuh situ lah. Ada yang mengatakan najis itu dibuang dan diulangi mandi jika najis itu keluar dari faraj, dan ada yang mengatakan diulangi wuduk sahaja. Dan dia khilaf situ. Mana pendapat yang pertama itu yang muktamad dia. Asal pada kaifiah ini ialah hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Atiyah. Tulis Ummu Atiyah, ain ta ya tabula, radhiyallahu anha, katanya Nabi SAW masuk ke tempat kami dan kami ketika itu sedang memandikan anak perempuannya Zainab.
Baginda sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, Nabi kata, "Irsilnaha salasan au khamsan au aktsar in ra'aitunna bima'in wa sidrin waj'alna fil akhirati kafura au syai'an min kafur wabda'na bimayaminiha wa mawadhi'il wudu' minha." Itu jelaslah hadis ni. Nabi kata apa? Mandikanlah dia sebanyak 3 kali. Itu paling kurang. 5 kali. Ataupun banyak lagi 7. Apabila kamu merasakannya perlu. Mana air tak cukup lagi, basuh 7 kali. Begitu juga mandikanlah dia dengan air dan daun bidara. Akhirlah basuhan tersebut dengan menggunakan air kapur barus sedikit, atau sedikit kapur barus. Mulakanlah dengan sebelah kanannya dan tempat-tempat wuduk daripadanya. Itu arahan Nabi kepada Ummu Atiyah yang sedang memandikan anak perempuan dia. Ummu Atiyah berkata, maka kami menjalinkan rambutnya dengan 3 jalinan dan kami letakkan di belakangnya. Letak jalinan, kita letak di belakang dia. Maknanya orang panggil macam pintar rambut tu lah, kan? Allah ya Rabbi ya Karim ya Allah. Cerita orang mandi ni. Setelah selesai dimandikan, sendi-sendi mayat dilembutkan. Ingat, sendi mayat tu kena lembutkan untuk memudahkan pengkafanan. Kemudian dikesak tubuhnya sehingga kafannya tidak basah. Beza. Kalau kita hidup makruh, kita kesak yang kita mandi, yang kita wudu. Tapi waktu mandi mayat kena kesak. Sebab apa? Takut basah kain kafan. Kan? Habislah kita. Jika mayat memakai ihram haji atau umrah, dimandikan seperti selainnya. Mana kalau orang ni mati dalam keadaan ihram. Kalau mati Mekah saja tak apa. Mati dia tengah pakai ihram. Orang pakai ihram ni tak boleh berwangi, tak boleh. Ini maka dia ni. Mandi macam biasa tanpa diletakkan kafur barus atau wangian, bukan awan tu. Boleh. Atau kafur barus, au ma lahu raihah, ataupun wangian pada air mandian. Jangan letaklah air wangi sangat-sangat. Atau pada tubuhnya, seperti mana hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, katanya anna rajulan waqasahu ba'iruh wa nahnu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa muhrim. Seorang laki-laki terjatuh dari untanya sehingga patah lehernya lalu meninggal dunia. Meninggal dunia di waktu haji. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mandikanlah dia dengan air dan daun bidara serta kafankanlah dia dengan kedua pakaiannya, kain ihram tu, kapan dia. Dan jangan kamu tutupi kepalanya, kerana sungguhnya Allah akan menghidupkannya kembali pada hari kiamat. Ya, fa innahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiya, dalam keadaan bertalbiyah. Allahu akbar. Bahagianya orang ni. Kan hadis ni rawahul Bukhari. Hadis rawahul Bukhari. Orang ni di akhir esok dia bangun, dia pakai ihram. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Jalan dia, nak gimana? Syurga lah dia insya-Allah. Nak gimana main duk takbir gini? Dah. Orang yang mandi, orang yang memandikan dan selainnya tidak boleh menyentuh sesuatu dari aurat yang dimandikan. Jangan sentuh. Kita nak basuh aurat dia tu, kita kena pakai sarung tangan ataupun balut tangan kita tu. Dan tidak boleh memandang auratnya. Bahkan hendaklah membalut tangannya dengan potongan kain ataupun pakai sarung tangan, tulis itu. Kemudian membasuh kemaluan dan seluruh tubuhnya. Orang yang memandikan dan selainnya disunatkan tidak melihat kecuali yang mesti daripadanya. Mana kita tak payah tengok aurat-aurat, tak payah tengok, kecuali orang mati di hospital. Kita kena tengok sebab banyak plaster.
Kadang-kadang ada plasta di dekat dengan aurat dia tu. Allahul musta'an. Maka ada gam tak sampai air. Itu pasal kita kena tengoklah. Kalau ada kan ambil minyak, buat dulu. Untuk membolehkannya memandikannya. Dan sunat tidak menyentuhnya dengan tangannya. Jika melihat atau menyentuhnya tanpa syahwat tidak haram. Bahkan dia meninggalkan yang lebih utama. Mana kalau sentuh juga tidak haram, tapi tak baiklah. Tapi kalau sentuh dengan syahwat, apa dengan orang mati syahwat, itu berat ada masalah ni. Haram itu. Dalil yang demikian ialah hadis, tanda hadis ni. Ma rawahu Jarhad al-Aslami radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, ghatti fakhidaka fa innal fakhidha aurah. Nabi kata apa? Jarhad, tutuplah paha kamu, sesungguhnya paha itu aurat. Tengok hadis ini diriwayat oleh Imam Abu Daud At-Tirmizi. Imam Tirmizi kata hadis ini hasan. Kata Imam Tirmizi hadis ini hasan. Tanda pelajar. Ini penting hadis ini. Sebab orang ada hujah dengan satu pandangan yang kata paha tidak aurat. Sebab itulah main bola boleh pakai seluar pendek kan. Tapi hadis ni dia kata aurat. Imam Tirmizi kata hadis ini hasan. Dalam kitab Sahih Al-Jami' Saghir mengatakan hadis ini sahih. Mana ada khilaf di situ. Ada hadis lain lagi, tengok nota di bawah. Nota nombor 3 di bawah. Dan juga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ali radhiyallahu anhu, dia kata, ya Ali, la tubriz fakhizak wala tanzur ila fakhizi hayyin wala mayyitin. Hei Ali, jangan engkau tampakkan pahamu, jangan buka paha, dan jangan melihat paha orang yang hidup atau orang yang mati. Hadis ini dikeluar oleh Imam Abu Daud. Tanda pelajar, kata di Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Khulasah, hadis ini dhaif. Hadis Ali ini yang kedua ni dhaif. Yang pertama tadi sahih. Dan dalam dalam Sunan Abi Daud dia kata dhaif. Cuma seorang ulama lagi dia kata, Syekh Syu'aib Al-Arnaud rahimahullah, dalam tahqiq kita dia kata hadis ini dhaif, tapi dengan beberapa riwayat menjadikan hadis ini hasan li ghairihi. Man hasan li ghairihi, dhaif li zatihi. Itu kaedah dia. Maknanya hadis ini khilaf. Sebab tu kita tak boleh nak bermudah-mudah lah relax-relax nak basuh kereta pakai luar pendek. Kenapa pakai luar pendek tu? Khilaf tak khilaf pun ada ulama yang mengatakan hadis ini sahih ataupun hasan. Jadi kalau ada seluar panjang, kenapa mau pakai seluar pendek? Budak-budak sekarang ni kata. Paling tidak pun kita bawa seluar yang seluar mandi tu, sampai ke lutut. Boleh sekat tu. Nak mendek seluar juga dia pun. Buat apa? Baik. Apa lagi hadis ni? Panjang hadis ni kalau duk bahas dia. Dan bahawa naik mula ke atas, habis dah nota kaki. Dan bahawa Sayyidina Ali radhiyallahu anhu memandikan Nabi sallallahu dengan memegang potongan kain untuk digunakan membasuh di bawah baju. Nabi Ali dia pakai balut tangan dia tu. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dalam hadis, hurmatul muslim ba'da mautihi ka hurmatihi qabla mautihi. Kehormatan orang Islam setelah matinya sama seperti kehormatannya sebelum matinya. Mana kita kena muliakan, hormat dia. Jangan duduk bogel-bogel situ. Hadis ini. Wa kasru azmihi, dan mematahkan tulangnya setelah matinya sama seperti mematahkan tulangnya sebelum matinya. Hadis ini tulis pelajar. Hadis ini rawahu Abu Daud wa Ibnu Majah
wal Baihaqi wa Ahmad. Kata Imam Nawawi rahimahullah taala dalam hadis kasru azmihi, mematahkan tulangnya ketika mati sama seperti waktu hidup. Qala Nawawi fil Majmu' hadisun sahih. Hadis itu sahih. Apabila susah, ni kita pergi nak tutup ni. Apabila susah memandikan mayat kerana ketiadaan air atau kerana terbakar, yang mana jika ia melecur tidak dimandikan dan wajib ditayamumkan. Doktor kata jangan mandi, mayat ni masuk dah ni. Kalau kita mandi luruh daging dia, sebab orang mati terbakar, na'udzubillah, maka kita kena tayamumkan mayat dia. Kerana ia pembersihan yang tidak berkaitan dengan pembuangan najis, maka wajib berpindah ketika tiada air kepada tayamum, seperti mandi junub dan wudu. Ni apa jadi dengan musim COVID-19? Para pelajar tengok ke tidak video yang dikeluar oleh pejabat agama, cara-cara mandi jenazah COVID, orang yang kena COVID-19 ni. Allahu Akbar. Waktu itulah mandi jenazah ni, kemudian cara nak semaya, di situlah anda nampak masyarakat kita ni mula patuh kepada PKP. PKP yang pertama. Kalau tidak dia dekat sana, dekat sini, tak takut-takut COVID. Sebab bila kita tengok, bila orang tu disahkan mati, mayat dia tak boleh ditengok oleh keluarga, tak boleh dimandi. Bahkan orang yang ditugaskan oleh pejabat agama nak mandi dia tu kena pakai topeng habis ni. Takut. Pakai sarung tangan, pakai apa? Mayat itu dibungkus dalam sarung, kemudian ditayamum di atas balut. Bukan atas muka dia dah. Ni muka dia sini, atas sarung, tayamum situ ya. Allahu Akbar. Kita kata Allah Ta'ala beri pahala kepada orang yang mati yang kena COVID baru ni. Ini payah. Itu dipanggil fatwa nazilah. Perkara baru yang berlaku di zaman kita ini. Zaman dulu tak ada sebut. Dia sebut macam ni je. Baik. Makruh memotong kuku mayat. Kalau mayat tu panjang kuku, tak usah dekat lah. Bukan masa dia nak berjanguk dah. Orang kerak kuku nak pergi masjid, nak pergi jumpa orang. Mencukur misai, jangan. Mencukur bulu kemaluan dan sunat meninggalkannya kerana bahagian-bahagian mayat terhormat, maka tidak boleh dilanggar dengan melakukan perkara ini, dan tidak ada dalil yang sah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat mengenai yang demikian, maka makruh melakukannya. Atau satu tunjuk warak kan, atau satu tunjuk warak, kita pakai sesah situnya. Wanita dimandikan sama seperti lelaki jika dia mempunyai rambut dijadikannya 3 jalinan dan diletakkan di belakangnya. Kalau rambut dia panjang, kita jalin 3 letak di belakang dia tu. Jangan buat sanggul, tak ada sanggul dah. Seperti mana yang diriwayatkan oleh Ummu Atiyah radhiyallahu anha dalam menyipakkan mandi anak perempuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Katanya, kami menjalinkan rambutnya dengan 3 jalinan dan kami letakkan di bawah belakang dia. Allah. Baik, ini adab, tulis tepi kita. Adab etika juru mandi. Ini penting sangat. Setengah juru mandi ni mulut celupa. Nah, apabila melihat orang yang memandikan mayat, perkara-perkara yang baik sunat menceritakan kepada orang, seperti dia melihat wajahnya berseri-seri, baunya harum, dan segera berbalik atas tempat permandian. Suratun qilab, maknanya ringan tubuh dia tu. Kita nak masuk ni, orang panggil tidak berat, macam mayat dengan kata. Ya, na'udzubillah, ada setengah mayat ni macam batu kerah. Itu ada masalah. Dan apabila melihat selain itu, tidak boleh diceritakannya, seperti bau busung. Busung mayat ni dosa banyak. Jangan. Kehitaman atau kehitaman pada tubuh dia, jangan. Wasawadul wajhi, hitam muka dia. Tak boleh. Gugur perkataan muka, tambah kehitaman muka dia ataupun badan. Cuma satu benda yang kita kena ingat. Biasanya
kalau orang mati dengan sebab jantung, mayat dia jadi bera ni berubah dia jadi merah itu mayat. Jangan duduk aib lah, jangan duduk ambil gambar-gambar, jangan. Anda tengok dah sahabat kita mati kena jantung, lepas dia mati beberapa bulan baru dapat surat daripada hospital, suruh pergi hospital nak buat pembedahan. Kata bedah apa duduk dalam kubur. Jadi mayat dia berubah, dia bukan jadi hitam. Kalau orang Kelantan kata bera ni lebam, bahasa luar sikit lebam, maknanya mayat dia tu macam biru gitu. Jangan duk aib lah, kita tahu ni masalah jantung boleh jadi darah dia, sumbak tak boleh nak pam tu tak jalan, tak tahu dia pergi ke kulit ke, wallahu alam. Itu yang pentingnya tak sudut cerita dengan orang. Kalau kita tengok mayat ni jangan kata apa-apa, seperti mana diriwayatkan oleh Abu Rafi'. Abu Rafi' kata apa? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ghassala mayitan fakatama alaihi man ghassala mayitan fakatama alaihi ghafarallahu lahu 40 marratan. Allah, sesiapa yang memandikan mayat lalu menyembunyikan keaibannya, Allah Ta'ala mengampuni dosa 40 kali. Masya Allah, tabarakallah. Dosa 40 kali ni apa makna dia? Tulis hadis ni. Hazal hadis rawahul Baihaqi wal Hakim. Abu Rafi' nama dia, maula Rasulullah, nama dia Muslim. Dalam kata Imam Az-Zahabi, Imam Az-Zahabi kata isnaduhu jayyid. Ni sanad hadis ni jayyid. Dalam Sahih At-Targhib mengatakan sanad dia sahih. Adapun jika mayat itu seorang ahli bid'ah, pembawa ajaran sesat dan menyebarkan bid'ahnya, duk ajar orang buat benda pelik-pelik, tak semaya, dia panggil kami ni ilmu isi, tak payah semaya, gapo jadi. Dan orang yang memandikan, orang yang memandikannya melihat perkara yang tidak disenangi, maka hendaklah diceritakan kepada manusia untuk menghalang mereka daripada bid'ahnya. Mengena ni, dia ni ketua ajaran sesat ni mati, mayat dia busuk, bagi tahu. Tapi jangan tipu. Dosa kita kalau tipu. Supaya orang bahaya ikut dia ni, jenis ajaran sesat ni, tak semaya ni, pakai niat je kan. Tapi tu sudut percayalah, drama-drama tanah kubur tu bahaya belaka tu. Kita ikut hak kita sajalah. Jadi alhamdulillah para jemaah sekalian, tamatlah perbincangan kita dalam bab mandi mayat. InsyaAllah kita akan masuk pada al-faslu as-salis at-takfin, pasal yang ketiga, mengkafankan mayat. Kita ikut tertib. Yang pertama mandi, kafan, salat, kebumikan. InsyaAllah ikut tertib. Kita belajar ikut tertib. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.